A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang hari ini untuk melalui satu sesi wawancara. Kita panggil sesi wawancara secara santai bersama pengasas dan guru utama Kuntau Nakhoda Suk yang berbahagia Cikgu Ahmad Riza bin Hashim daripada Melaka. Dan temu bual kita wawancara ini dihoskan oleh Cikgu Iqbal. Assalamualaikum Cikgu Riza. Assalamualaikum Cikgu Iqbal. Waalaikumsalam. Alang ingin bertanya, bagaimanakah tercetusnya idea ataupun idea dan pandangan untuk menyampaikan apa yang kita panggil Kuntau Nakhoda Suk? Silakan Cikgu. Pada mulanya Kuntau Nakhoda Suk ni sampai antara kawan-kawan saja yang dekat-dekat saja. Di bangunan Menara Perkeso lah. Di mana dekat kita Perkeso ni kita ada macam-macam program. Program skill kesenian, program apa. Habis ada kawan-kawan di antara kawan-kawan kita yang minta lah jasa-jasa baik kawan-kawan yang mana yang pandai bersilat, yang ada sedikit ilmu. Kongsi sama sendiri. Di situlah mulanya. Umumnya disampaikan kepada kawan-kawan melalui permainan senjata lah Cikgu. Permainan senjata, bermula daripada permainan senjata. Untuk pertunjukan kesenian dan kebudayaan. Ya, asal dia bermula dia kat situ. Okay, Bila faham. macam kesenian kebudayaan minta ni, bermula dekat situlah. Itulah titik permulaan je Kuntau Nakhoda Suk ni bermula ada permintaan. Bila bermain senjata yang saya main semua panjang-panjang. Yang lain semua buat persembahan, senjata keris, pisau. Bila saya diminta, rumah, sundang. Mulalah datang orang, sahabat-sahabat datang nak belajar. Bila nak belajar, mulalah teringat yang kita pernah ada satu amanah, kena sampaikan ilmu walaupun sepotong ayat. Itulah mula dia. Di Menara Perkeso. Kita tahun? Sekitar 2008. bermula 2008 dah bermain-main dan kita mula daftar ROS 2014 ke macam tu kita bermula. Laksmana Melayu dahulu. Tak ada niat nak mengajar orang tapi sebab kita nak buat persembahan. Terpaksalah ajar orang, betul? Betul. Di situlah saya sharing. Orang naik minat. Seronoknya. Main bebas. Sekali main lain pula. Sekali main lain pula. Macam selalunya kita buat seni tu, kita hafal, bila kita lupa, nanti kita diam. Tapi saya kata kita main satu permainan yang saya belajar, kita bermain sama senjata. Bermakna Cikgu, bermain, berlatih dan persembahan secara bersahaja lah. Bersahaja. Yang itu dia yang unik dia tu. Kita rasa bersahaja. Kita tak rasa macam, alamak, lupa diri. Dan uniknya Kuntau Nakhoda Suk ni, dia tak mengkhususkan satu-satu senjata untuk satu-satu individu. Tak ada. Apa yang kita boleh capai, panjang ke, pendek ke, berat ke, kita olah dia. Maknanya kita mengolah permainan tu dengan diri kita. Jadi Alang kata, ini sesuatu yang memang unik. Sinawali adalah asas latihan untuk dua belah tangan menggunakan rotan kembar. Untuk situasi sebenar, kita boleh menggunakan sebarang senjata seperti pedang, parang, tepi, pisau dan sebagainya. Jadi saya tunjukkan antara 3 kaedah Sinawali yang biasa digunakan. Sinawali syurga neraka. Sinawali atas kepala. Sinawali songsang sisi.
pertama sekali adalah cara memegang rotan. Di mana kita pegang, kita tak pegang sampai hujung, tapi kita tinggalkan sedikit. Di sini boleh digunakan sebagai senjata dan serangan juga. So kita genggam, kemas kelima-lima jari dengan kuat. Ada banyak objektif dan fungsi sinar wali. Di antaranya adalah pertama sekali ialah kita menghidupkan gerakan tangan. So menggunakan dua belah tangan, arah serangan itu adalah pelbagai, daripada bawah, daripada atas, kiri, kanan, pusing, gulung. Kemudian membiasakan kaedah serang-serang, di mana pasangan kita bila melakukan serangan sinar wali, kita juga melakukan serangan yang sama. So ini adalah kaedah serang di mana kita membiasakan bila musuh menyerang, kita akan automatik secara tak langsung juga melakukan serangan yang sama. Sekiranya kita tidak memegang dengan kemas, senjata kita akan jatuh. So di sini juga melatih kita punya genggaman menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri dengan melakukan titik serangan. Titik serangan adalah kita punya serangan di mana titik serangan kita adalah berada di depan. Di mana bila saya melakukan sinar wali, titik serangan tetap berada di hadapan. Seandainya musuh bertukar arah, kita punya titik serangan tetap berada di depan. Kenapa memilih nama Kuntau Nakhoda Suk? Asal dulu bila kita dah ramai datang belajar, murid nak belajar, semua orang tanya kita, ni mainan apa. Bila kita belajar dengan cikgu lama pun dekat Sabah dahulu, dia tak sebut dia kuntau apa, kuntau ini ke, kuntau bajau ke, kuntau suluk ke. Tak ada jenama-jenama ni, tak ada. Dia nama dia kuntau aja. Dan sahabat-sahabat mana-mana daripada guru-guru persatuan lain, nasihat saya suruh daftarkanlah seni bela ni. Maknanya berdaftar dengan persatuan secara sah lah. Saudara sah. Bila mula-mula asalnya nak letakkan kuntau suluk. Sebenarnya kita permainan ni untuk permainan Kuntau Nakhoda Suk ni adalah kuntau orang laut, permainan orang laut. Tempat sempit, di atas jeti. Kan di rumah-rumah dia di atas air apa semua. Dia tempat dia tak luas. Di atas bahtera. Mana tempat dia sukar, sempit, congested. Itulah bermulanya. Okey, Kita faham. pilihlah nakhoda. Semua cakap cikgu nakhoda lebih sesuai lah. Ketua kepada satu Kapal atau bahtera. Tak apalah, kita ambil bawah sikit cikgu. Kita jadikan Kuntau Nakhoda. Bila jadi suk belakang tu ialah maksudnya air, laut. Air. Kuntau Nakhoda yang mahir di lautan. Air. Serangan 64 ni secara asasnya dia adalah gabungan-gabungan serangan dan gerakan yang kita akan guna pakai sewaktu bertempur. Terdapat bermacam-macam jenis kaedah dan serangan di dalam serangan 64 ni dan semuanya selari dengan konsep yang dibawa oleh Kuntau Nakhoda Suk. Berkenaan dengan konsep gulungan yang ada dalam serangan 64 ni, itu sebenarnya sangat sesuai dipakai dengan senjata berat. Contohnya, untuk badan macam saya ni, saya bukan berbadan sasa. Jadi
senjata panjang macam sundang, benda ni agak berat lah. Jadi kalau saya semata-mata menghayun, daya yang saya dapat bawa, saya dapat bagi dalam hayunan saya yang biasa tu agak terhad. Jadi apabila saya menggulungkan dia dahulu, saya gulung, maka saya dapat gabungkan tenaga saya berserta dengan daya tambahan yang tercipta hasil daripada gulungan saya tadi. Jadi di samping tu juga, apabila saya menggulung, musuh akan lebih susah untuk baca saya punya telegraf. Jadi dia tak tahu saya gulung tu saya nak buat apa. Jadi itu antara fungsi gulungan lah. Dan bermacam lagi jenis-jenis serangan yang terdapat di dalam serangan 64 itu. Saya nak tanya Cikgu Alang atau Cikgu Rizal lah, huraian daripada logo kita itu. Minta Cikgu Alang cerita lah apa yang dia faham lah kalau logo kita tu. Okey, kalau kita tengok gambar logo yang paling bawah sekali tu dia nampak macam bentuk kapal. Dan kalau kita tengok seni, ni pandangan daripada seni tradisional senjata Melayu kalau yang paling utama sebagai simbolik senjata pakaian dia ialah keris lah. Tak kira lah keris panjang, keris kontot, keris kuasa, sundang keris. Yang tu pun dia panggil sampai ataupun kapal. Dan yang atas yang segitiga tu kita panggil layar kapal. Dan kalau kita tengok rumah orang Melayu, yang segitiga bumbung tu dia panggil tebing layar. Dan yang ni pun kita masih panggil layar juga. Jadi kehidupan di laut, kehidupan di darat, kehidupan pada diri dia sebenarnya tanah air. Sebab tu satu-satu bangsa yang memanggil negara dia tanah air ialah orang-orang Melayu. Tak kira dia Melayu Filipina ke, Indon ke, Brunei ke, Borneo, dia panggil tanah air. Dan jenis-jenis senjata tu kita melambangkan permainan-permainan yang semua yang kita ada. Daripada yang sekecil, segenggam tangan, sejengkal, sehasta, selengan dan setinggi tubuh. Itu perlambangan senjata tu tadi. Kongsi bersama kita dalam sesi wawancara ni, kenapa setiap ilmu yang disampaikan tu dalam gerakan-gerakan latihan tu kita panggil asas serangan 64 dan asas Sinawali. Kenapa ada perkataan asas Sinawali, asas serangan 64 dan asas sebagainya? Asas buah penakut, asas gerakan segitiga kaki semua Nama dia asas. Uniknya bila cikgu belajar seni ini, dulu kita belajar daripada seni-seni lain, kita hafal buah. Orang serang kita cuba pakai buah. Tetapi ini lain. Bila cikgu belajar, guru saya ajar supaya kita kenal diri kita sendiri. Kuntau ini bila kita boleh campurkan, boleh pakaikan, integratekan dengan semua asas-asas seni tadi. Langkah, asas serangan 64, asas buah penakut. Bila kita boleh join, boleh make, boleh hidup dalam badan kita. Okay, contoh badan cikgu besar. Cikgu tak boleh pakai pakaian cikgu Alang. Dia sesuai dengan kita. Bila Kuntau ini dia ajar supaya kita biasa dengan asas serangan. Ada 64 serangan, 64 buah penakut. Bila kita kena sebat dengan orang, selalu kita fikir kita nak elak. Ini kita dah tak sempat nak elak, apa kita boleh buat? Jadi orang penakut. Alamak. Yang itu unik ya. Dia mengajar supaya kita pakai yang kita punya pakaian. Yang ini yang uniknya bila cikgu belajar ini, kita bermain dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Kita simulate semua sekali. Dengan akal kita, hati kita, perasaan takut kita. Yang ini unik dia. Bila kita bermain dengan apa yang ada dalam badan kita. Kalau ada parang, kita main dengan parang tu. Kita main dengan orang yang serang kita. Bila kita serang, ada 64. Kita hidupkan dalam badan kita. Dia boleh serang terus. Semua itu asas. Dalam Kuntau, semua pelajaran nama dia asas. Tapi bila kita boleh combinekan menjadi satu dalam badan kita, itu dia permainan kita. Kuntau nama dia. Antara anak murid saya, dia tahu. Kalau cikgu Amir, ini dia. Kalau cikgu Syaril ni,
Cikgu Alang begini. Dia punya pakaian dia tersendiri. Tapi sebenarnya pakaian dia sama. Bila saya sarungkan, ini dia asas 64, asas serangan, asas buatan menakut, semua asas-asas bila kita sarung kat dia, ni amalan semua. Sarung kan? Jadi secara umumnya asas-asas serangan tu bukanlah menghafal buah. Bukan. Kita bukan hafal buah. Kita main dengan apa-apa yang kita ada dalam badan kita. Kalau kita badan besar macam cikgu, yang sesuai dengan badan besar, apa yang saya main? Kalau macam Cikgu Alang, ringan. Ada orang ringan, dia akan suka melenting, melipat semua kan. Macam contohnya, Cikgu Amir kita. Cikgu Amir kita kecil, dia lincah. Bila saya bagi seni kuntau nahoda ni, bila dia main, kau tengok dia main. Jadi seorang Cikgu Amir, orang tengok, alamak, Cikgu Amir main, lipat-lipat, berpusing-pusing. Itu pakaian Cikgu Amir. Lepas tu, pakaian yang sama, saya sarungkan pada Cikgu Syaril. Cikgu Aril. Dia sebab dia badan dia besar, angkat besi. Tapi benda yang sama, baju yang sama. Bila saya sarung dekat siapa pula, Dia keluar lain juga. dia keluar lain. Ikut pada tubuh dia, otak dia, hati dia. Dengan pakaian yang saya bagi, amalan sarungkan, dia menjadi. Yang ini yang menarik ni. Di mana berkaitan dengan Ilmu Laksmana. satu gerakan seni Laksmana. Bermakna dulu bila kita dengar, wah ini hanya untuk satu bangsa saja. Tidak. Dia adalah satu seni asalnya Laksmana Melayu yang datang bersama dengan pendakwah sampai ke tanah itulah, ke tanah Sulu, ke tanah Sabah apa semua dia bersama. Inilah ilmu-ilmu mereka. Itu sebab ilmu kita ni berkaitan Laksmana sampai kita kena berenang, bernafas dalam air. Sangat berkaitan. Kalau macam mana nak kita anggap air itu menjadi kawan kita. Itu sebab permainan ini dia tempat kecil, tempat tak selesa pun tak apa, tempat kecil sempit pun tak apa, dia tak kisah. Terima kasih banyak cikgu dengan penyampaian wawancara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari nak kongsi sikit berkenaan dengan langkah V. Kat rumah bolehlah set macam ni ataupun letak seletik ke, buat gambar wajah V tu kan. Okey. Untuk langkah V ni boleh latih kat rumah sama ada pecah sini ataupun pecah gantung kaki. Ada buat sini, pecah sini ataupun kita nak pecah gantung. Kalau kilit tepi pun sama. Kilit sini ataupun kilit sini. Okey. Ini. Pecah ke depan, pecah balik. Pecah balik. Pecah balik. Jangan amalkan kita ada sini, kita sini tak. Kita ada macam ni. Kita ada sini Kita sini. Kalau nak pecah belakang, angkat kaki ni. Kita tak sini tak. Sini kaki. Pecah. Sini pecah. Setiap langkah yang kita buat, kita dalam keadaan sedap nak melangkah lagi. Sini dalam keadaan nak pergi. Meskipun kita ke belakang sini, kita tak ke belakang macam off balance, tak. Kita dalam keadaan ni, kita pergi lagi. Right? Boleh juga latih V dalam semua ni. So sini ni kita gerak. Ya. Kalau ada salah tu saya minta maaf lah. Tak apa, sebab kita pun bekerja dalam keadaan yang apa yang kita ada je. Nak keluar, nak jumpa, nak bertukar-tukar pendapat, tak boleh bertukar-tukar pendapat dalam handphone je lah kan. Jadi rakaman kita pun, kita buat rakaman dalam handphone. Jadi tak apalah, mana yang terbaik daripada Cikgu Iqbal untuk rakaman ni, dalam terima je lah seadanya.
Bergerak Bintang. tepi apa semua macam ni kan. Kalau boleh, kalau cikgu dapat rekod lagi sekali secara melintang. Dia ni macam ni okey tak? Okey, macam ni okey lah. Walaupun nampak kipasnya. Ah, Tapi tadi nampak ada logo Adidas. Cantik sikit Adidas tu. dah. Ajak Boleh, Tu. Berapa minit video montaj dia tu, Iqbal? Dia bukan montaj, dia dah lebih macam